Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. 我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Jika saudara sangat mengutamakan keselamatan dalam berkendara, pasti saudara tidak akan berani mengendarai motor atau mobil tanpa kaca spion. 如果你将安全行驶放在首位的话，你肯定不敢开一个没有后视镜的汽车或摩托车。 Saudara, kaca spion meski mungkin ukurannya kecil, tetapi peranannya besar. 后视镜尺寸虽然小，但是它起着很大的作用。 Kaca spion bukan hanya berfungsi untuk melihat apa yang ada di belakang kita, 后视镜不只是用来看看我们后面有什么， tetapi kaca spion juga menentukan apa yang ada di depan kita. 后视镜也决定着我们前面有什么。 Misalnya saudara sekalian pada waktu kita ingin pindah jalur saudara, 就比如说，当我们想要换车道的时候， dan sudah seharusnya kita akan melirik sebentar ke kaca spion untuk memastikan melihat apa yang ada di belakang kita. 我们就需要看看后视镜，看看我们后面到底有什么东西。 Kalau aman, maka kemudian kita bisa berpindah jalur. 如果安全的话，那么我们就可以换车道。 Tetapi kalau kemudian kita menemukan situasi tidak aman, kita mungkin harus menginjak rem, tidak memutar setir sampai kondisi aman. 但是如果情况不够安全的话，我们可能需要踩刹车，不转方向盘，直到那个情况安全为止。 Nah saudara, kita tahu bersama bahwa lalai melirik ke kaca spion bisa berakibat fatal. 我们知道，我们忽略或者疏忽去看后视镜的话，其实会造成很严重的后果。 Lalai melihat ke belakang bisa merusak apa yang ada di depan. 我们疏忽去看后面的话，其实会毁了我们前面的。 Saudara sekalian, saat ini mobil kehidupan kita sedang melaju untuk meninggalkan tahun 2020 dan menuju ke tahun 2021. 弟兄姐妹，我们现在的生命车辆正在从2020年前往2021年。 Nah saudara, penting bagi kita untuk melirik sejenak ke kaca spion sebelum kita meneruskan perjalanan hidup kita. 在我们继续我们的生命旅程之前，我们有必要往后看我们的后视镜。 Penting bagi kita untuk sejenak mengingat perjalanan hidup yang sudah kita lalui. 回想起我们之前已经经历过的生命旅程，对我们来说很重要。 Mungkin saudara bertanya, untuk apa kita menoleh ke belakang? 你可能会问，我们为什么要回头看呢？ Bukankah 2020 adalah tahun yang sulit? 2020年不是一个很沉重的一年吗？ Tepat di awal tahun misalnya saudara sekalian, kita semua tahu bahwa banjir yang besar melanda Jakarta dan sekitarnya. 就像在年初，我们知道那个雅加达及周围地区都遭遇一个大淹水。 Masuk ke trimester kedua, virus COVID-19 mewabah di berbagai kota di Indonesia. 进入第二个季度的时候，新冠病毒疫情蔓延到印尼各个城市。 Dan selanjutnya saudara sekalian, kita tahu bersama masalah satu persatu mendatangi kita. 然后接下来问题一个接一个的来， Kita menjadi kehilangan kebebasan untuk beraktivitas, termasuk untuk beribadah di gereja. 我们失去了活动的自由，也包括在教会敬拜的自由。 Beberapa dari kita bahkan ada yang kehilangan penghasilan, 我们当中可能有失去收入的， kehilangan pekerjaan, 失去工作的， kehilangan kesehatan, 失去健康的， bahkan mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. 甚至可能失去亲人。 Dan ya saudara sekalian, kita semua sepakat bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat. 是的，我们都同意，2020年是一个很沉重的一年。 Tetapi sadarkah kita saudara sekalian bahwa hari ini kita telah melewati 365 hari dari total 366 hari di tahun 2020 yang berat ini. 但
但是我们是否意识到，我们已经经过了2020年366天当中的365天？ Nah saudara, sadarkah kita bahwa meskipun masalah menekan kita, 你是否意识到，就算问题压垮我们， meskipun persoalan itu menyulitkan kita, 就算那个问题使我们感觉到很艰难， meskipun pergumulan mendukakan kita, 就算那个挣扎使我们感到悲伤， saudara sadarkah kita bahwa kita masih bisa bertahan dan masih bisa berjalan menuju ke tahun yang 2021? 你是否意识到，我们现在仍然能够生存，而且要迈向2021年？ Pernahkah saudara bertanya, 你是否问过， dari mana saya punya kekuatan untuk bisa bertahan? 我能生存到如今的力量从何而来？ Pernahkah saudara bertanya, 你是否问过， bagaimana mungkin saya terus berjalan hari demi hari? 我又怎么能够日复一日的继续前行呢？ Saudara, semakin kita merenungkan pertanyaan itu, semakin kita sadar bahwa tidak mungkin itu karena kekuatan kita sendiri. 我们越是去思想这个问题的话，我们就越意识到我们通过自己的努力是不可能办到的。 Semakin kita merenungkan pertanyaan itu, semakin kita sadar bahwa pasti ada tangan yang memegang tangan kita sehingga kita masih bisa melangkah sampai hari ini dan tidak jatuh tergeletak. 我们越是去思想这个问题，我们就越意识到，肯定有一双手正在握着我们的手，以至于我们能够继续前行，不至于跌倒。 Saudara, siapa yang memegang tangan kita? 弟兄姊妹，是谁握住我们的手？ Menurut Daud, saudara sekalian, yang memegang tangan kita adalah Tuhan yang adalah gembala kita. 据大卫说，握着我们手的是上帝，我们的牧者。 Saudara, Mazmur 23 adalah hasil refleksi Daud tentang perjalanan hidupnya. 诗篇23篇是大卫对他所经历的生命旅程的一个反思。 Kalau boleh diibaratkan, saudara sekalian, Daud itu seperti seseorang yang sedang melirik ke kaca spion untuk melihat apa yang sudah ia lewati. 如果可以假设的话，其实大卫就像是一个正在看后视镜的人，他正在看他所经历的一切。 Saudara, kita mencatat bahwa hidup Daud tidak selalu mudah. 圣经中记载的是，大卫的生活并不是一直都那么顺遂， Hampir semua persoalan hidup ia pernah alami. 他几乎经历到所有生活中的问题， Kehilangan orang yang dia kasihi. 失去他最亲爱的人， Dikejar oleh orang yang mau membunuh dia. 被人追杀， Dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengannya. 被亲近的人所背叛， Termasuk saudara sekalian kehilangan apa yang ia miliki. 包括失去他所拥有的。 Saudara, singkatnya perjalanan hidup Daud itu tidak kalah berat dengan perjalanan hidup kita. 简短来说，大卫的生命旅程并不比我们轻松。 Tetapi saudara sekalian, masalah yang banyak itu justru menyadarkan Daud bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai dia, tidak mungkin ia bisa bertahan hidup. 但是这么多的问题，反而使大卫意识到，如果不是上帝的同在的话，他无法生存。 Kalau ia masih bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan ini, itu pasti karena penyertaan Tuhan. 如果他仍然能够在这么艰难的生活当中生存的话，那肯定是有上帝的同在。 Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam refleksinya Daud kemudian menyimpulkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 这就是为什么在他的反思中，他经历了所有的问题之后，他总结到：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Saudara, seringkali ketika hidup kita banyak masalah, bukankah kita mudah untuk meragukan penyertaan Tuhan? 我们在时常遇到问题的时候，我们不是经常会很容易质疑上帝的存在吗？上帝的同在吗？ Saudara, kita sering beranggapan kalau Tuhan menyertai, harusnya saya tidak perlu mengalami masalah. 我们也时常会认为说，如果上帝的同在的话，我们是不需要经历这些困难的。 Tetapi saudara, yang benar justru yang sebaliknya. 但是事实恰恰相反， Kalau hidup kita penuh dengan masalah, 如果我们的生活充满问题， dan kita masih bisa menjalaninya, 而我们又可以继续生存的话， saudara, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. 这就是证明了上帝的同在。 Itu adalah bukti bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa yang sedang memegang tangan kita yang kecil dan yang lemah ini. 这就证明了有上帝大能的手正在握着我们弱小的手。 Saudara sekalian, di penghujung tahun 2020 ini, coba kita lihat sejenak ke kaca spion kita.
在这个2020年末的时候，让我们可以稍微回头看看， Coba ingat kembali perjalanan hidupmu di tahun ini. 回想一下你在今年的一些生命旅程。 Berapa kali Tuhan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau? 上帝有几次使你躺卧在青草地？ Berapa kali Tuhan membimbingmu ke air yang tenang dan menyegarkan jiwamu? 上帝有几次带领你到可安歇的水边，使灵魂苏醒？ Berapa kali Tuhan menuntun engkau di jalan yang benar oleh karena namanya? 上帝有几次为自己的名引你走正义路？ Berapa kali Tuhan menyertaimu dan menjagamu bahkan di dalam lembah kekelaman? 上帝有几次与你同在，甚至在你在死荫幽谷的时候看顾你？ Berapa kali Tuhan menyediakan hidangan bagimu bahkan di depan para lawanmu? 上帝有几次在你的敌人面前为你摆设宴席？ Berapa kali Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak dan membuat pialamu penuh melimpah? 上帝有几次用油膏了你的头，使你的福杯满溢？ Saudara, tanpa semua itu tidak mungkin engkau dan saya bisa bertahan hingga hari ini. 如果没有这些的话，你和我是不可能会生存到现在的。 Daud benar, saudara sekalian. 大卫是对的， Tuhan itu gembala kita. 上帝是我们的牧者， Kita tidak akan pernah kekurangan meskipun tantangan kehidupan ini akan menguras apa yang kita miliki. 就算生活中的问题会耗尽我们所拥有的，上帝我们也不曾缺乏。 Saudara, kita tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan selalu sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. 我们不曾缺乏，因为上帝有能力预备我们所需要的。 Tetapi Mazmur 23, saudara sekalian, tidak hanya berisi hasil refleksi Daud. 但是在诗篇23篇并不单单只是记载的大卫的反思， Mazmur 23 juga berisi resolusi Daud, yaitu apa yang ingin dia lakukan. 诗篇23篇也包含了大卫的决心，就是他想要做的事情。 Setelah dia sejenak melirik ke belakang, sekarang waktunya ia siap untuk melangkah maju dan melanjutkan kehidupannya. 当他回头看之后，他已经做好准备向前迈，继续他的生活。 Setelah menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, saudara sekalian, Daud berketetapan hati untuk tidak takut bahaya sekalipun ia berada di lembah kekelaman. 当他总结出上帝是他的牧者之后，大卫下定决心，就算在死荫幽谷，也不再害怕遭害。 Ada gada dan tongkat Tuhan yang akan melindungi dia. 有上帝的杖和竿保护他。 Saudara, lembah kekelaman, saudara sekalian, adalah kesempatan bagi Daud untuk mengalami perlindungan Tuhan. 死荫幽谷是一个能让他经历到上帝保守的机会。 Dan setelah Daud menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, Daud kemudian memutuskan untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. 当他总结出上帝是他的牧者之后，他下定决心要永远住在上帝的殿中。 Dia memutuskan untuk hidup dekat dengan Tuhan. 他下定决心要亲近上帝， Setiap saat merindukan Tuhan. 每时每刻享受上帝的同在， Setiap waktu rindu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 每时每刻想要与上帝同行， Setiap detik berada di dalam dekapan Tuhan yang mampu memberikan kelegaan baginya. 每时每刻都要在能够给他安心的上帝的怀抱中。 Saudara, bagi Daud perjalanan kehidupan ini beserta lika-likunya menjadi kesempatan untuk terus dan terus mengalami hangatnya pelukan sang gembala itu. 他生命中的曲折反而给了能够成为他生命中的曲折成为他经历牧者温暖怀抱的机会。 Dan saudara, tentu saja itu adalah pilihan yang paling tepat. 当然，这个是最准确的选择， Pilihan yang paling masuk akal. 这是最合理的选择， Pilihan yang terbaik. 最佳的选择。 Saudara, kabar baiknya pilihan itu bukan hanya disediakan untuk Daud. 但是好消息的是，这个选择并不只是为大卫而预备， Pilihan itu Tuhan berikan juga untuk kita. 上帝也为你预备这个选择， Pilihan untuk tidak perlu takut 选择不再害怕， dan pilihan untuk tinggal di dalam pelukan Tuhan. 也选择住在上帝的怀抱中。 Sebuah pilihan yang sesungguhnya kita butuhkan untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. 所有我们真正需要的，能够让我们继续生存的选择。
Sebuah pilihan yang akan menuntun kita untuk mengalami lagi dan lagi apa artinya digembalakan oleh Tuhan sendiri. 带领我们，让我们能够一次又一次的经历，去了解上帝，被上帝牧养的意义。 Saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. 弟兄姐妹，我们并不知道2021年会发生什么， Bisa lebih mudah, 有可能会更轻松， bisa lebih sulit. 也可能更艰难。 Tetapi ada satu hal yang pasti. 但是有一个肯定的是， Tuhan yang sudah mengembalakan kita di tahun 2020 ini adalah Tuhan yang sama yang akan terus menggembalakan kita di tahun 2021. 已经在2020年牧养我们的上帝，仍然会在2021年继续牧养我们。 Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." 主耶稣说：“我是好牧人。” Dan Ia telah membuktikannya dengan memberikan nyawanya ganti kita orang-orang berdosa. 他也通过为罪人舍命来证明这一点。 Maka mari kita serahkan hidup kita. 让我们交出我们的生命， Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. 相信主耶稣， Mari kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. 将我们的未来交托在主耶稣手中， Sebab Dia adalah gembala kita yang baik. 因为他是我们的好牧者。 Yesus adalah gembala kita yang baik. 耶稣是我们的好牧者， Maukah kita? 我们是否愿意？ Maukah kita? 我们是否愿意？ Saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan. 让我们在上帝面前默想， Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. 让我们以谦卑的心来到主的面前。 Di dalam keheningan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. 让我们一起来反思我们所已经听到的上帝的话语。 Apa yang sudah Tuhan sampaikan? 上帝已经对我们说了什么？ Dan apa yang ingin kita sampaikan sebagai respons? 而我们又想要如何回应上帝？ Mari kita tenang sejenak. 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 主啊，感谢你不曾离弃我们。 Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan janji-Mu bahwa Engkau adalah gembala kami. 感谢你的话，也是我们再次坚信你是我们的好牧，你是我们的牧者。 Biarlah pada waktu kami melangkah melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami terus-menerus pegang janji Tuhan. 当我们要继续前行，继续我们的生活的时候，我们仍然能够依靠你的话语， Supaya kami senantiasa boleh melihat, mengalami kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. 让我们可以继续的经历你在我们生命当中的美善。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 在奉靠主耶稣上帝的名祷告， Amin. 阿门。